Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Di kalangan orang-orang yang beriman ada yang berjanji setia untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada mereka telah mendapat syahid dan sebahagian lagi sedang menunggu untuk mendapatkannya. Tetapi mereka sama sekali tidak mengingkari apa yang telah mereka janjikan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang ke-12 daripada bulan Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab Al-Fawaidun Najibah fi Ma'rifatis Sahabah, mengingkap faedah hebat di dalam mengenali sahabat, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung muka surat yang ke, ada tanda? Ya? Lah bulan 8. Sahabat yang ke-15. Siapa dia? Sayyidina Hamzah. Baik. Muka surat. Kalau buku saya ni muka surat 51. 51 nah. Muka surat 51. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan berbicara berkaitan dengan seorang lagi tokoh yang pernah hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sangat-sangat dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga membuatkan baginda hampir berniat untuk membalas dendam di atas kematiannya. Sewaktu sahabat yang kita nak bincangkan malam ini meninggal dunia, baginda sallallahu alaihi wasallam melihat jasadnya, tengok tubuh badan dia, Nabi nak balas dendam balik tu. Apa yang mereka buat kepada jasad ni? Tetapi Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, memerintahkan baginda supaya tidak membalas dendam di atas apa yang mereka lakukan. Jadi baginda SAW membatalkan hasrat untuk membalas dendam tu. No? InsyaAllah, jadi mudah-mudahan kita dapat berkenalan dengan seorang daripada tokoh yang sangat agung dalam sejarah Islam. Dan walaupun tak banyak kehidupan ataupun sejarah beliau ada dalam kitab ni, tapi mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran. Tak maaf no, batuk sikit malam ni, tak upaya. Baik. Sahabat yang dimaksudkan adalah Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ya, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hamzah ni siapa? Nah, beliau adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. No? Jadi kita tengoklah, kita berkenalan dengan beliau, mudah-mudahan kita dapat ambil sikit pengajaran. Baik. Nama beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib
bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Hamzah ni kalau tak silap saya, Hamzah ni maksud dia masam. Abu Hamzah ni orang yang muka masam. Kan? Tu wallahu alam ada orang nama Hamzah ni. Kan? Sebenarnya kalau Hamzah ni maksud dia masam, dia muka masam sikit. Kan? Bukan muka garang, masam gitu lah. Tapi baik insya-Allah. Nama beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu datuk Nabi SAW. Bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Yang ni saya rasa saya ulang banyak kali dah kot. No? Saya rasa semua orang boleh jadi sebahagian besar masih ingat. Bila sebut tentang Qurashi, maksud dia orang Quraisy. Orang Quraisy. Dan Allah Ta'ala telah melebihkan orang Quraisy ni dengan 7 perkara. Faddalallahu Quraisyan bisab'i khisalin. Allah Ta'ala muliakan bangsa Quraisy ni 7 perkara. Yang mana 7 perkara ni Allah Ta'ala tak bagi pun kepada satu bangsa lain selain pada Quraisy, termasuk bangsa Melayu. Bangsa kita pun tak ada. Apa dia Ustaz? Yang pertama Nabi sebut hum a'badan nas bi'ashri sinin. Mereka lah manusia pertama 10 tahun menyembah Allah sebelum kumpulan ataupun sebelum bangsa lain. Bangsa Quraisy lah bangsa pertama menyembah Allah Ta'ala. Sebelum lepas daripada tu barulah orang Madinah, suku Aus Khazraj masuk Islam, barulah mereka menyembah Allah Ta'ala. Tapi yang awal menyembah Allah Ta'ala ni suku Quraisy. Satu. Yang kedua, Nabi sebut nasarahum 'alal fil wa hum musyrikun. Allah Ta'ala tolong mereka waktu mereka kena serang dengan tentera bergajah. Allah Ta'ala tolong orang Quraisy. Padahal mereka tu majoriti musyrik tu, sembah berhala. Tapi mereka dapat pertolongan Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiga Nabi sebut nuzilat fihim suratun fil Quran. Turun pada mereka satu surah dalam Quran. Satu-satunya surah yang sebut nama bangsa Quraisy. Quraisy. Surah Melayu tak ada. Surah Quraisy. Dan yang keempat Nabi sebut kerana daripada Quraisy ada Nabi, daripada Quraisy ada khilafah, daripada Quraisy ada siqayah. Siqayah ni maksud dia orang yang menguruskan urusan minuman jemaah haji di Mekah. Dia panggil siqayah. Dan sampai sekarang ni yang urusan minum ayak di tu yang kita duk pergi Mekah dia tengok apa tong oren tu. Yang duk urus tu orang Quraisy. Duk angkat tu Bangladesh, Pakistan tu. Tapi yang urus orang Quraisy sampailah. Rupanya Allah Ta'ala bagi kat dia kedudukan tu. Sebab apa dia dapat kedudukan tu Ustaz? Pasal Abdul Muttalib jumpa balik telaga Quraisy. Kan dia jumpa balik telaga Quraisy yang terkambuh tu, yang jumpa balik Sayyidina Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Sebab itu urusan ayak tu diserah pada bangsa Quraisy. Buat yang senyap buat ya. Betul kan? Dan Nabi sebut yang ketujuh adalah hijabah. Hijabah ni pegang anak kunci Kaabah. Anak kunci Kaabah sampai hari ni orang Quraisy pegang. Walaupun kerajaan Arab Saudi perintah Mekah, perintah Madinah, tapi kunci Kaabah lah ni masih dipegang oleh keluarga Quraisy. Orang Quraisy. 7 tu. Tu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada bangsa Quraisy yang bangsa lain tak dapat. Baik, selesai. Beliau disebut sebagai Abu Imarah. Abu Imarah. Imarah ni, kalau bahasa Imarah ni bangunan. Maksudnya Abu Imarah ni adalah orang yang kita panggil teguh lah. Orang yang teguh. Dan beliau juga digelar sebagai Sayyidus Syuhada. Penghulu segala syuhada. Penghulu orang yang mati syahid. Sebab itu bila di hari akhirat nanti, bila orang-orang yang mati syahid bangkit di padang mahsyar, yang jadi ketua dia Sayyidina Hamzah. Penghulu orang mati syahid. Dan beliau juga digelar sebagai Asadullah, singa Allah, dan juga digelar sebagai singa Rasul. Ini tu gelaran lah, gelaran yang diberikan oleh para sahabat, bahkan oleh Nabi SAW sendiri pada Sayyidina Hamzah. Jadi boleh tandalah sikit kat buku tu. Abu Imarah itu satu gelaran, penghulu syuhada gelaran kedua, singa Allah gelaran ketiga, singa Rasul gelaran keempat. Boleh buat tanda sikit, no? Banyak nama Ustaz, banyak gelaran. Ya. Dia kasratul asma' tadullu ala syarfil musamma. Banyak nama ni dia menunjukkan perkara tu mulia. Lagi banyak nama, lagi mulia benda tu. Apa saja yang namanya banyak, bila sebut nama merujuk pada yang tu. Sebut nama merujuk pada yang tu. Sebut nama ni merujuk yang tu. Makna benda tu mulia. Sebab tu kalau kita tengok nama Nabi SAW,
Ada yang kata 40, ada yang kata 100. Amboi batuk lah ni noh. Buat jenah noh. Kan? Sedap ya liok. Batuk. Apa Al-Imam Maulana Rohani Al-Bazi, ulama daripada India. Dia susun nama Nabi SAW ada 805. Tak silap saya Imam Ibn Fas 2000 nama Nabi SAW. Banyak tu. Lagi banyak nama menunjukkan mulianya perkara tersebut. Kan? Dan Sayyidina Hamzah ada nama-nama tertentu. Abu Imarah pun beliau, Sayyidul Syuhada pun beliau, Asadullah pun beliau, Asadur Rasul pun beliau. Selesai. Boleh no? Mudah-mudahan kita tak apai pun tak apa. Paling tidak kita tahu gelaran kepada Sayyidina Hamzah ni ada banyak. Baik. Beliau lahir 2 tahun sebelum daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada kitab buat catatan kat buku tu 569 Masihi. Beliau buku tu. Masihi lah. Dia 569 Masihi. Sayyidina Hamzah lahir 2 tahun. Maksudnya Sayyidina Hamzah lahir umur 2 tahun. Masa Sayyidina Hamzah lahir, Sayyidina Rasulullah tak lahir. Masa Sayyidina Hamzah umur 2 tahun, Sayyidina Rasulullah baru lahir. Masa Sayyidina Hamzah umur 27, Sayyidina Nabi SAW 25. Tu yang waktu Nabi SAW kahwin tu, Sayyidina Hamzah umur 27 orang. Dan inilah ketua rombongan meminang. Kita bincang. Inilah ketua rombongan meminang. Yang pinang Sayyidatina Khadijah untuk Nabi SAW ni, Sayyidina Hamzah. Masa ni umur beliau 27. Lena. Waktu Nabi SAW mendapat wahyu umur 40, Sayyidina Hamzah masa tu 42 orang. Dan dia masuk Islam bila Ustaz? Tak silap saya dia masuk Islam umur 48. Boleh buat catatan sikit kat buku kot. Dalam buku tu tak ada tu. Beliau masuk Islam umur 48. Dan beliau meninggal dunia umur 57. Tak silap lah. No? Ataupun 58 tahun. Lebih kurang tu lah. No? 57 atau 58 tahun. Baik, selesai. Baik. Beliau 2 tahun lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai. Beliau merupakan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni saya rasa semua orang tahu. Ya, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat merangkap bapa menakan, tapi sebab umur hampir sama, Sayyidina Hamzah disusukan oleh, tak silap saya, Sayyidatina Suwaibah. Sayyidina Hamzah disusukan, Sayyidina Rasulullah SAW pun disusukan oleh wanita yang sama. Dia panggil susuan lah, isu susuan. Yang ni pun kalau bincang panjang, dia pun saya rasa saya ulas dah sebelum ni, isu susuan ni. Lepas tu siapa-siapa yang main mengaji malam ni, kalau ada anak, kalau tak ada anak, ambil anak angkat, kalau boleh pastikan dia menyusu. Dia diberikan susu badan. Susu badan tu tak kisahlah, bagi direct ke, perah, bagi minum ke, tak apalah. Yang penting bagi 5 kali kenyang. Supaya anak kecil tu jadi anak susu kita. Awak yang senyap buat ya. Betul kan? Nak jaga tu. Dan bagus sebenarnya, susuan ni bagus. Lepas tu kalau perasan orang Arab dulu, mereka lahir anak di Mekah, mereka tak bagi orang Mekah menyusu. Mereka hantar pergi kampung. Hantar pergi kampung-kampung, desa-desa. Sebab di desa ni suasana lebih baik, keadaan lebih elok, dengan pembesaran manusia waktu tu, dia pemikiran semua elok sikit daripada duduk kampung. Rupanya penyusuan daripada orang yang sihat pemikiran, sihat tubuh badan, cara hidup yang sihat ni, rupanya akan memberi kesan yang baik pada anak yang disusukan. Okay. Kita lah, tak tahu, saya pernah dengar agak sekali ada orang ulas, saya pun tak tahu wallahualam betul ke tak. Dia kata anak-anak kita lah banyak minum susu lembu. Tak nak. Minum susu tak apalah, minum susu lembu tu tak apa, anak saya pun minum susu lembu lah. Tapi dia kata wallahualam, ni dia kata, ada seorang ustaz kata, tak payah mention lah siapa kan. Tapi dia sebut, dia kata susu sekarang ni dikeluarkan oleh lembu, dalam keadaan lembu tu dibelah secara duduk dalam kandang. Jadi dia stres. Jadi bila dia stres, dia keluarkan susu pun dalam keadaan dia stres. Jadi susu yang dihasilkan pun susu yang ada, tak tahulah ada stres ke tak ada, tapi susu tu kurang, bukan kata tak kualiti, tapi kualiti dia kurang.
Dan akhirnya anak-anak hari ni minum susu yang mai pada tempat macam tu. Dia membesar dengan susu macam tu. Gagak jadi guna. Wallahu a'lam. Sebab tu bagus susu ni susu tambah. Susu ibu ni satu perkara yang sangat baik, tapi kena bagi elok. Sebab tu Islam suruh kita cari bini bagus. Bila bini bagus, apa yang diberikan kepada anak, insya-Allah perkara yang bagus. Anak bukan jadi bagus. Tapi kalau bini itu merapu, pasal ni kasar, kalau dia pun merapu, pemikiran merapu, apa yang diberi pada anak, itulah yang akan dapat pada anak. Tu nak jaga orang. Tu saya pernah pesan kat bini, tak tahulah, saja share lah. Tu saya pernah pesan kat bini, tapi dengar, tak tahulah dia buat dengar live pula ni. Kan? Saya pesan, saya kata apa salahnya setiap kali nak menyusu anak, ambil semayang lu. Setiap kali nak menyusu anak, ambil semayang lu. Nampak simple, tapi jangan lupa bila kita ambil wuduk, kita sedang mengangkat, membersihkan diri pada hadas. Macam kita bila kotong hadas kotong tak nampak ni. Bila kita dalam keadaan hadas, kita bagi susu pada anak dalam keadaan hadas. Bolehlah anak boleh minum, tak ada masalah, tapi dalam keadaan hadas. Tapi kalau kita bersuci dulu, ambil wuduk, kita bagi minum anak susu daripada badan yang suci. Agak-agak apa kesan pada anak tu? Dia pun tanya, nak ambil wuduk leceh, nak masuk bilik ayak. Siapa suruh masuk bilik ayak? Tak ada apa suruh. Kan pergi Mekah ada botol spray tu. Spray lah. Sapu muka. Spray muka sapu. Dah meleleh kan sapu. Spray tangan sapu. Spray tangan sapu. Spray kepala, buah telinga, buah kaki. Selesai. Ni semua. Orang yang senyap nampak kaya. Kau nak suruh ulas tajuk lain ke macam mana kah? Semua dia tunggu tajuk lain dia. Apalah kita baca lah. Boleh no? Ya? Oh, okey. Malam ni first time mengajak ada orang. Baik. Mohon perhatian pemilik kenderaan PHU 7807 Proton Saga, mohon untuk ubahkan sedikit kenderaan sebab ada sahabat kita mungkin ada urusan ke. Pemilik kereta PHU 7807 Proton Saga. No? Insya-Allah. Baik. Balik pada tajuk sambung. Jadi Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu merupakan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga saudara susuan. Jadi dia merangkap sekali lah. Tapi saudara susuan tersebut tidak ada masalah dengan baginda. Memang beliau mahram baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Hammah adalah sepupu kepada Aminah, iaitu ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pi balik pusing kok tu ya. Rupanya ibu Sayyidina Hamzah isteri Abdul Muttalib. Isteri Abdul Muttalib adalah sepupu dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pi balik kahwin macam tu lah, kahwin keluarga dekat ni. Selesai, tak payah bincang, ini pening kepala. Baik. Merupakan seorang pemuda yang hebat di zaman jahiliah. Waktu zaman jahiliah, Sayyidina Hamzah ni adalah seorang yang digeruni. Walaupun dia zaman jahiliah, tapi orang gerun kat dia. Dia sangat mahir dalam perang, mahir main pedang, mahir main anak panah. Sangat hebat. Ni pakar dalam bidang peperangan ni, pakar dalam strategi peperangan. Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Dan beliau terkenal dengan akhlak yang baik dan keberanian di medan perang. Yang ni saya rasa tak perlu ulas panjang. Cuma kisah yang disebutkan dalam kitab berkaitan dengan kisah beliau ini. Beliau, kita nak kata macam mana? Dia bahasa mudah, dia lebih kurang macam Sayyidina Hamzah. Minta maaf, macam Sayyidina Umar. Kalau kata sebut nama Sayyidina Umar, orang Quraisy respect. Orang Quraisy hormat. Macam tu juga sebut nama Sayyidina Hamzah, orang Quraisy hormat. Ni antara golongan orang-orang yang terhormat di kota Mekah tu. Sebut nama Sayyidina Umar, orang respect. Dia sebut orang yang menjadi kebanggaan. Dia macam ni lah, nak sebut macam ni. Contohlah, kalau orang bertempuh ni, kita ada seorang, kita nak bagi apa? Bolehlah ada seorang ulama besar. Ada seorang ulama besar lahir di Matempuh ni. Dia asal dia pun nama Tempuh ni. Kita kadang-kadang kalau pergi mana sekalipun, kalau orang sebut nama Tok Guru ni, kita tahu, tu orang Matempuh tu. Oh, nama ni, tu orang Matempuh tu. Saya rumah dekat dengan Tok Guru tu. Saya ni dulu anak menekan Tok Guru.
kita rasa berbangga dengan orang tu. Rupanya Saidina Umar dulu duduk di kota Mekah macam tu lah. Bila sebut nama Saidina Umar, orang Arab ni dia bangga. Dia pergi mana pun, orang sebut Saidina Umar. Dia kata Saidina Umar tu adik-adik saya. Saidina Umar tu anak belakang saya. Saidina Umar tu sepupu saya. Orang menjadi kebanggaan. Rupanya Saidina Umar waktu duduk di Mekah macam tu lah. Macam tu juga Saidina Hamzah. Sebut nama Saidina Hamzah, dia menjadi kebanggaan orang Quraisy. Orang Quraisy tak mengaku dia beradik, tak malu mengaku dia saudara, tak malu mengaku dia kawan, tak mengaku jiran, dia tak malu mengaku. Kan ada kan? Kita ada kan manusia macam tu kan? Tu kelebihan lah yang Allah Ta'ala bagi pada Saidina Hamzah. Baik, selesai. Beliaulah yang menjadi wakil meminang Sayyidatina Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tu pun saya rasa tak perlu ulas panjang. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin, Sayyidina Hamzah lah yang jadi ketua rombongan. Zaman dulu tak ada lah pantun-pantun, tak ada lah. Kan? Tak ada pantun-pantun apa. Jadi yang pergi kira tu siapa Ustaz? Yang pergi kira Sayyidina Hamzah. Lepas tu kalau orang kata, "Dok Ustaz, Sayyidatina Khadijah perempuan meminang lelaki." Dah, mana ada. Amboi, batuk ke sakan noh. Tak maaf noh malam ni. Baik. Lepas tu kalau ada orang kata, "Ustaz, dak Sayyidatina Khadijah piminang Nabi SAW." Dak. Sayyidatina Khadijah menyuarakan keinginan. Habaq kata berkenan. Habaq secara indirect. Tapi yang fikirah tu siapa Ustaz? Yang fikirah tetap rombongan lelaki. Sayyidina Hamzah tetap menjadi ketua rombongan piminang Sayyidatina Khadijah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok itu selesai lah. Kalau orang tanya siapa jadi ketua rombongan, Sayyidina Hamzah. Selesai. Baik. Apabila mengetahui Abu Jahal menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bergegas bertemu dengan Abu Jahal dan memukulnya sehingga berdarah. Inilah ayah ibu-ibu yang mana ada kitab, siapa ada kitab buat catatan sikit kat buku tu boleh tak? Tulis kat buku tu. Inilah peristiwa pencetus beliau memeluk Islam. Tulis kat buku tu. Satu hari Nabi SAW duduk kat Kaabah. Waktu duduk kat Kaabah tu, tengah beribadat dekat Kaabah tu, Abu Jahal mai. Abu Jahal kan? Amr bin Hisham. Abu Jahal. Rupanya dia mai tu, dia maki Nabi SAW, dia kata pada Nabi SAW, dia hina Nabi SAW. Nabi balas dah Ustaz? Nabi tak balas. Nabi tak balas. Yang ni yang saya pernah cerita pada ayah ibu sekalian, sikit lah, saja share. Kita dalam Islam ni, kita ni orang Islam. Bila kita orang Islam, kita kena ingat lah, kita boleh marah dah Ustaz? Kita boleh tak melepaskan marah? Boleh tak kita ni lepas, marah lepas? Boleh tak? Kalau kita tengok akhlak Nabi SAW, bukan setakat law ni. Waktu zaman baginda muda-muda dulu, sampailah baginda wafat. Baginda ada satu sifat, saja kita share lah. Kata Sayyidatina Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qattu." Kata Sayyidatina Aisyah, aku tak pernah tengok Nabi SAW ni marah balik apa yang orang buat pada beliau. Aku tak pernah tengok Nabi ni, bila orang buat dia balas balik. Aku tak pernah tengok pun. Ya. Ma lam yuntahak min maharimillahi syai'un. Selama mana orang itu tak hina kehormatan Tuhan. Bahasa kita, selama mana orang tu tak hina agama. Rupanya kata Sayyidatina Aisyah ni, kata isteri ni. Isteri kata, aku tak pernah tengok Rasulullah ni balas apa saja orang buat pada baginda. Tak pernah tengok. Selama mana orang tu tak hina Nabi, tak hina agama. Fa idzan tuhika min maharimillahi syai'un, tapi kalau sikit saja agama ni kena sentuh, kana fi ashaddihim fi dzalika ghadban. Rupanya Nabi lah orang yang paling marah sekali benda tu. Bahasa kampung kita mudah macam ni lah. Rupanya Nabi SAW ni, kalau kena batang tubuh Nabi tak marah. Kena batang tubuh Nabi sabar. Kena batang tubuh Nabi sabar. Tapi kalau kena tentang agama, tu Nabi tak bagi can. Sikit dia orang hina agama, Nabi tak bagi can. Nabi tak bagi muka. Saja share lah, saja share. Nabi SAW, saya cerita dua kisah no. Cerita ni lebih kurang sama no? Bentuk dia lebih kurang sama tapi cuba tengok respon Nabi beza. Cerita yang pertama, Nabi SAW balik pada medan perang.
Nabi pakai lebih kurang macam inilah, dia pakai selendang. Ridak tu lah. Bila sampai-sampai kat kota Madinah, ada satu Arab Badui. Dia memang dia pegang terus selendang Nabi SAW ni. Dia tarik terus. Tarik terus selendang. Sampai merah ni. Kata Sidina Anas, merah habis leher Nabi. Dia tarik Arab kasar. Dia pegang-pegang tu, dia tarik. Bila Nabi SAW tanya, nak apa? Bahasa mudah macam tu lah. Nak apa? Pasal apa? Awak? Arab Badui tu kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, kamu balik pada medan perang, reta rampasan perang tu banyak. Bagi sikit. Bagi sikit. Nabi SAW sikit tak marah. Nabi kata, wahai Anas, ambil, bagi. Dia ambil. Sayyidina Anas ambil, bagi ke dah. Nabi marah tak? Nabi tak marah. Rupanya bila sesuatu tu kena batang tubuh Nabi, Nabi tak marah. Sikit Nabi tak marah. Cerita yang kedua. Cerita ni bunyi lebih kurang sama ya. Nabi SAW balik medan perang, ada seorang Arab. Arab ni, dia Imam Nawawi kata apa? Dia kepala botak, janggut panjang, jubah singkat. Dia main duduk depan Nabi SAW, dia tak sentuh pun Nabi. Dia main-main, dia tahan begitu ya. Lepas tu bila Nabi SAW tanya pada dia, kamu nak apa-apa semua lebih kurang macam itulah. Dia kata sikit Dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'dil. Hai Muhammad, kamu kalau nak bahagi rata rampasan perang tu, nak bahagi biar adil lah. Dia kata tu ya kat Nabi, nak bahagi tu biar bagi adil lah. Masa tu muka Nabi SAW merah tu. Merah tu tanda merah tu. Nabi merah tu muka. Nabi kata kat dia, Nabi kata, kalau aku ni tak adil, siapa lagi yang lebih adil pada aku? Kalau aku ni Rasulullah tak adil, siapa lagi yang lebih adil pada aku? Rupanya lelaki-lelaki ni, rupanya dia main ni. Dia bukan main minta harta tau. Dia main ni, dia nak hina kedudukan Nabi SAW. Tu pun lepas tu, Sayyidina Umar pegang pedang. Ya Rasulullah, biar aku pancung dia ni. Sayyidina Umar kan nak pancung. Nabi kata, jangan. Kalau kamu pancung dia, nanti orang Madinah akan kata, Muhammad membunuh saudaranya. Nabi tak mengaku lelaki-lelaki tu sahabat. Nabi kata, lelaki-lelaki tu saudara. Saudara ni se-Islam, saudara. Lelaki-lelaki tu minta maaf pun tak. Dia belah balik tu. Belah tu macam tu ya. Kau nak minta maaf ke apa tak ada. Balik tu ya. Dan kalau kita tengok, respon Nabi SAW terhadap dua peristiwa ni sangat beza. Respon yang pertama, Nabi tak marah. Pasal apa? Pasal kena batang tubuh. Respon kedua, Nabi marah. Pasal apa? Pasal kena dekat agama. Orang tu hina agama. Dan hari ni, sifat ni, perangai ni, di kalangan orang Islam kita hilang. Orang kita lah, bila orang hina diri, menyingar. Orang hina anak, menyingar. Orang tegur anak dia sikit, menyingar. Menyingar tu marah lah. Kan? Orang kata kat dia sikit, menyingar. Orang tegur dia sikit, menyingar. Orang sebut kekurangan dia sikit, menyingar. Menyingar saja. Tapi bila orang hina agama dia kata, biar pergi lah kat mereka nak hina. Biar pergi lah, mereka memang bukan apa, mereka tak kenal agama kita. Tu mereka hina, tak apa lah, biar pergi ke mereka lah, tu duk campur lah. Kena batang tubuh, menyingar. Kena agama, rehat. Tak mau buat apa, senyap sudah. Sedangkan tak boleh tu. Dia kena tukar tu. Lepas ni orang hina batang tubuh, orang buat batang tubuh kita, sabar. Tapi kalau orang hina agama kita, jangan bagi muka. Wah, nampak je tak setuju yang malah ni. Tengok. Saya pun takut kat malam ni nampak ramai lain macam. Selalu tak ramai macam ni pun. Tak tahu lah main nak dengar ulasan apa saya. Kan? Boleh kan? Kan? Balik pada tajuk. Jadi waktu Nabi SAW, waktu Abu Jahal hina Nabi SAW tu, Nabi balas tak? Nabi tak balas. Nabi memang tak balas. Sikit Nabi tak balas. Ada riwayat Abu Jahal letak perut unta. Nabi balas. Nabi tak balas. Dan ni rasa perangai macam ni kita nak kena ambil lah start hari ni. Kan? Tambah kita orang Islam, kena ada perangai ni. Orang hina batang tubuh kita, relax dah. Kan? Jangan melompat. Kan? Jadi kalau orang hina agama kita, jangan bagi peluang. Jangan bagi muka. No?
Baik. Balik pada tajuk. Jadi bila dia hina Nabi SAW, hina-hina, Nabi balas tak? Nabi tak balas. Rupanya perbuatan Abu Jahal duk hina Nabi SAW tu, ada seorang perempuan dengar. Rupanya dia dengar, dia yang tak tahan. Nabi SAW tahan, perempuan tu tak tahan. Perempuan tu lah, dia lari jumpa dengan Sayyidina Hamzah, yang mana Sayyidina Hamzah baru balik daripada berburu. Dia pergi jumpa Sayyidina Hamzah, dia cerita, kata Abu Jahal duk hina anak saudara kamu. Abu Jahal duk kutuk anak menakan kamu tu. Rupanya Sayyidina Hamzah masa tu tak tahan tak? Tak tahan. Dan apa yang dibuat? Sayyidina Hamzah keluar, bawa dengan busur dia tu. Tu yang dia pergi dekat Kaabah, dia ambil busur anak panah tu. Anak panah busur dia tu, ambil busur tu, kautuk tu Abu Jahal. Habis berdarah. Nah, kasih beliau kepada anak saudara. Umur Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Rasulullah ni lebih kurang, beza 2 tahun ya. Kan? Kalau bahasa mudah ni, kawan sepermainan, kawan sekali, duduk sekali, main sekali. Jadi sayang tu lebih. Bila sayang lebih, tengok anak saudara kena hina, tengok orang yang dia sayang kena hina, dia tak bagi peluang, dia pergi katuk tu. Abu Jahal pun dia katuk. Itu yang dalam kitab sebut tu. Apabila mengetahui Abu Jahal menghina Rasulullah SAW, beliau bergegas bertemu Abu Jahal dan memukulnya sehingga berdarah. Siapa ada kitab tulis kat tepi tu, berhampiran Kaabah. Berhampiran Kaabah. Katuk tu, katuk. Dan bila Sayyidina Hamzah katuk Abu Jahal, pukul Abu Jahal, Sayyidina Hamzah kata, kamu menghina Muhammad, sedangkan aku juga berada di dalam agama yang dibawanya. Waktu ni Sayyidina Hamzah tak masuk Islam kita. Dia kata, kamu hina Muhammad, sedangkan aku pun duduk dalam agama dah. Inilah hari ataupun peristiwa yang membuatkan Sayyidina Hamzah masuk Islam lepas tu. Dia saya dah ulang banyak kali dah. Kuliah sebelum ni pun kita sebut dah. Kita ni orang Islam, kita ni buat kerja kebaikan. Allah Ta'ala suruh kita buat kerja baik. Sebab apa suruh kita buat kita baik? Sebab kita tak tahu manakah manusia. Kita tak tahu siapa-siapa di kalangan manusia ni ada yang dapat hidayah dengan kebaikan yang kita buat. Kita kadang-kadang buat sekali ya benda baik tu, tapi benda baik tu akan membuatkan orang lain dapat hidayah. Kita buat sekali ya tulisan baik tu, tapi tulisan baik tu akan membuat orang lain dapat petunjuk. Nak tahu? Faham tak maksud saya tu? Saya pernah cerita dulu sekali kan. Ada sahabat tu duduk di... tu kan cerita apa? Tu cerita Assalamualaikum. Tak, dengar ya? Ni rakam lah, tak apalah. Saya simpan tempat tu di mana. Saya silent tempat tu lah. Tapi saya cerita kisah dia. Ada seorang pakcik. Ni cerita benar ni. Tapi lama lah. Saya tak mau sebut lah tempat di mana. Sebab ada live ni. Tapi saya sebut cerita ya. Ada seorang pakcik ni, dia jatuh handset. Handset dia jatuh. Tak apalah, dah jatuh. Dia balik-balik rumah, baru dia ingat. Cari-cari telefon, tak ada. Telefon mahal. Akhirnya dia ambil telefon tu, dia telefon. Masa dia telefon tu, telefon bunyi, tiba-tiba telefon tu diangkat. Dia pun pegang-pegang telefon tu, dah angkat ni. Ya, Assalamualaikum. Kawan angkat tu jawab, Waalaikumsalam. Oh tuan, ni handset saya tuan. Boleh tak saya dapat balik? Banyak maklumat tu ada dalam ni. Tuan ada boleh tak bagi balik? Saya minta tolong tuan apa semua. Saya minta balik lah. Budak tu yang angkat, yang jawab telefon tu, dia kata apa? Pakcik mai dekat Syekh Petronas sekian-sekian ni. Tak sebutlah mana. Pakcik mai sini, saya tunggu sini. Pakcik tu pun start motor pergi terus tunggu lagi. TV rupanya bila sampai, dia tengok budak yang ambil tu, tengok dengan rambut, dengan seluar, dengan baju. Kalau bahasa kampung kita, bahasa ni kasar lah, macam take pic ni. Take pic. Dia pun pergi dekat budak tu, pergi tanya apa semua, betul apa semua. Budak tu bagi kat dia. Bagi. Dia pun ambil terima kasih, nak bagi hadiah budak tu. Tak tahu gaya tu macam tu. Nak bagi hadiah budak tu, tak payah apa, tak apa. Pakcik tu bila dah dapat handset dah, dia teringin lah, dia teringin nak tanya. Pasal dah tengok penampilan je tu, teringin nak tanya. Dia nak tanya, siapa boleh tergerak hati nak bagi balik handset? Hak tu lah. Dah dapat baru tanya, kalau tak dapat pergi tanya, pakai lebok tu lah. Dia nak tanya, macam mana pakcik tu boleh teringin nak bagi?
Tahu budak tu jawab apa? Hak tu yang syok. Saya ambil pengajaran lah cerita macam ni. Budak tu kata apa? Dia kata, pakcik, waktu pakcik telefon tadi, saya angkat. Perkataan pertama saya dengar pakcik sebut, Assalamualaikum. Saya dengar perkataan tu dulu. Dan bila pakcik sebut perkataan Assalamualaikum tu, saya sebenarnya teringin nak tengok pakcik ni orang macam mana. Saya nak tengok pakcik ni orang macam mana. Sebab selama ni, saya duk angkat telefon, semua bunyi hello, hoi, macam tu lah. Maksudnya dia tak ada bunyi salam. Saya dengar perkataan Assalamualaikum tu, saya nak tengok pakcik orang macam mana. Dan dia sebut di ujung tu, kalau pakcik sebut lain daripada Assalamualaikum tadi, memang saya ambil terus lah saya ni. Assalamualaikum Awak yang pakai senyap, nampak ke ya? Tak tu yang kata kadang benda baik. Benda baik tu kadang dia bagi kebaikan pada orang lain. Tu itu almarhum Ustaz Fauzi Hafiz Sabah. Kawan tu masuk Islam, bukan isu apa pun. Isu habis makan, dia kutip pinggan, dia boleh ambil sen. Isu tu ya. Rupanya isu tu membuatkan orang Kristian tu kata apa? Dia Kristian. Dia kata saya kerja di sini. Saya tak pernah tengok orang lepas makan ambil pinggan, boleh ambil sen. Semua tinggal. Rupanya akhlak ambil pinggan boleh ambil sen tu membuatkan Kristian tu masuk Islam. Pakcik. Dalam peristiwa ni, Nabi SAW sabar, tak balas. Peristiwa tersebut membuatkan yang geram siapa? Sayyidina Hamzah. Dan Sayyidina Hamzah balas. Dan dia mengaku pula, aku ni duduklah agama dia. Orang yang kamu pukul itu, aku duduklah agama dia. Sedangkan dia belum lagi masuk Islam waktu tersebut. Awak yang senyap lima macam punya malam ni. Tengok noh. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran bab tu. No, insya-Allah. Baik. Akhirnya beliau pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam. Dan beliau masuk Islam selepas 6 tahun kerasulan, hampir dengan Umar Al-Khattab. Bahasa mudah macam inilah. Siapa ada kitab tulis. 3 hari sebelum keislaman Umar. Tulis kat buku tu. Secara dan saya tengok dalam kitab yang lain, Ulama Islam disebut 3 hari sebelum keislaman Umar. Maksud Sayyidina Hamzah masuk Islam, 3 hari lepas itu Sayyidina Umar. Ya, no? Ya, cetik kat buku tu. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu ni rahmati Allah Ta'ala sekalian, lari tajuk sikit. Sikit ya, tapi bukan tajuk tu lagi. Tajuk tu lah kali ya. Kan? Sikit sudah. Saya walaupun berkeadaan macam ni, tapi saya juga mengakur ataupun akur dengan peraturan yang diberikan oleh ulil amri pihak pemerintah. Yang satu, yang kita di sini ada jabatan agama, ada majlis agama. Jadi kita akur dengan peraturan tersebut. Satu. Yang kedua, saya tak nak menggunakan ruang yang tidak boleh digunakan oleh orang lain. Orang lain kan tak boleh guna ruang ni, saya boleh guna. Jadi ruang ni kita tak akan ambil untuk ambil kesempatan. Kita ada ruang yang lain yang sama yang boleh kita lawan. Jadi hari ni kita cara betul lah. Jangan takut. Baik, kita dari tajuk dulu. Kita cerita lah, sikit-sikit boleh, tak ada masalah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada malam ni, ni lari tajuk sikit. Saya nak berkongsi berkaitan dengan 3 akhlak yang boleh memudaratkan amal ibadat. Kalau boleh yang mengaji malam saya sebut di Guak Jering. Malam ni kita ambil sikit malam ni. Kalau boleh yang hadir pada malam ni, 3 akhlak buruk ni, kalau boleh jaga. Tolong jaga. Tambah kita semua ni orang Islam, jaga akhlak ni. Apa dia Ustaz? Yang pertama sekali, ngumpat. Antara akhlak buruk yang boleh merosakkan amal ibadat kita, nombor 1 sekali, ngumpat. Ngumpat ni apa Ustaz? Ngumpat ni cerita buruk orang. Cerita buruk orang. Cerita buruk orang, dia boleh memudaratkan amal ibadat kita. Itu satu. Habis itu tak boleh cerita buruk orang langsung Ustaz. Boleh tak cerita buruk orang? Cerita buruk orang tak boleh dalam Islam, tak dibenarkan. Tapi kalau cerita buruk orang dengan tujuan, cerita buruk orang ada sebab, silakan. Saya bukan saja nak cerita buruk orang Ustaz, tapi saya ada tujuan, ada sebab cerita buruk orang. Cerita
Saya cerita buruk orang sebab apa Ustaz? Nak selesai masalah. Kalau cerita buruk dia, boleh selesaikan masalah Ustaz. Bila cerita buruk dia, buruk orang lain boleh selesaikan masalah. Cerita. Faham tak contoh tu? Ada budak-budak duk minum dung ketum ke apa kat dalam kampung. Kita tahu benda tu, kita main cerita ke orang. Tujuan dia apa? Supaya orang ambil tindakan. Boleh? Cerita. Itu. Boleh cerita buruk orang. Tujuan dia apa Ustaz? Supaya orang beringat. Boleh tak? Kita bukan nak buka aib orang. Tapi bila kita buka aib orang, orang boleh beringat. Tuan-tuan jangan ambil ni. Ni kaki penipu ni tuan-tuan ni. Kaki penipu. Dia ni dah kami kena 20 tahun dah. Mohong banyak. Contoh. Kan? Apa dia cakap tuan-tuan? Mohong ya, tak boleh pakai. Macam mana tahu? Kami dah 20 tahun dah kena kencing. Contoh. Tak kata kat siapa. Kan? Contoh. Okay. 20 tahun dah tuan-tuan ni. Duk kena mohong. Dia cakap macam ni, lepas tu tak buat. Dia cakap macam ni, mohong. Dia cakap macam ni, mohong. Tu cerita buruk tu. Ya, tu cerita buruk. Tapi tujuan cerita tu apa? Nak bagi orang kenal. Kata dia ni mohong. Tak apa? Cerita. Kita tuan-tuan hati-hati dengan orang macam ni. Dia ni rasuah. Contoh. Ni rasuah. Dia ni ambil rasuah. Macam ni. Tu cerita buruk orang Ustaz. Ya. Tapi kita cerita tu supaya apa? Masyarakat kenal. Dia ni jahat. Silakan cerita. Boleh faham tu? Tu panggil mengumpat. Tu ya, mengumpat tu. Tapi mengumpat ada tujuan. Silakan. Tak ada tujuan jangan. Saja-saja cerita jangan. Contohlah saja-saja cerita macam ni. Balik rumah lah ni. Ni saya buat contoh semalam. Ambil balik ya. Balik rumah duduk dengan bini. Hantar cerita. Nah, tu ada tu. Hantar cerita. Cerita apa bang? Hantar ustaz pawat kahwin seorang lagi. Hantar. Contoh lah kan. Hantar kata bini dia duduk mengamuk. Hantar. Sedangkan Islam, agama kita, suruh kita tutup aib orang. Islam suruh kita tutup aib orang. Tapi kita bercerita kat bini kita tu, tujuan dia untuk apa? Tak ada apa pun, saja cerita ya. Rupanya hak tu dia panggil ngumpat agak, cerita buruk. Tapi cerita buruk tu tanpa tujuan. Itu tak boleh tau. Patut simpan dulu, aib orang tu simpan. Kau pakai cerita dah kan macam mana kan? Tak boleh lah, memang tak boleh. Lepas tu kena tengok, nak cerita buruk orang tu ada tujuan, tak ada tujuan. Law Ustaz, law zaman dunia, kan kita lah nak semua nak pilihan raya. Kita akan tengok, A kata kat B, B kata kat C, C kata kat A. Kan? A kata kat ABC. ABC apa? A kata dekat BCD. Sebab sini 4 penjuru. Betul kan? Mau apa kat kata? Baik, soalan dia. Duk kata ni untuk apa? Saja kata kah? Dah. Saja nak kutuk ke Ustaz? Dah. Saja nak cerita buruk ke? Dah. Kita cerita buruk supaya masyarakat semua tahu. Hak ni tak kena kat sini. Hak ni tak betul kat sini. Hak ni tak kena kat sini. Cerita. Oh, boleh Ustaz no? Boleh. Lepas tu nanti kita akan tengok dalam ceramah dalam apa, kita akan tengok A kata kat B, B kata kat C, C kata kat D, D kata kat B, B macam tu lah. Tapi tujuan kata apa? Masing-masing nak cerita keburukan masing-masing. Supaya masyarakat tahu keburukan tersebut. Silakan. Pak je tak setuju kan Pak Gaya. Yang penting jangan fitnah. Fitnah tak boleh. Fitnah tujuan apa pun tak boleh. Dia kalau cerita buruk orang, tak ada masalah. Ada tujuan, silakan. Satu. Yang kedua, yang ni tulislah dalam buku no. Disebut dalam buku yang kita disebut mengadu domba. Ni amalan kedua yang boleh merosakkan amal ibadat kita. Ngadu domba. Ngadu domba ni maksudnya kaki cucuk. Cucuk orang ni bagi berkeling orang ni. Cucuk orang ni bagi berkeling orang ni. Cucuk orang ni bagi berkeling orang ni. Dua. Dan yang ketiga, yang ni yang paling banyak kali tau. Nombor 3 ni di Pakatan Matan Jengguih banyak orang. Nombor 3 tulis kat buku tu. Menipu. Menipu. Bahasa kita panggil mohong lah. Mohong. Rupanya mohong ni dia merosakkan amal ibadat tu. Sebab tu kalau boleh kita yang hadir malam ni, kalau boleh jangan tipu. Jangan tipu. Kalau boleh apa pun ejahlah, jangan tipu.
Kalau tipu dalam keadaan orang tahu kita tipu, itu melawak, tak apalah, gurau. Macam contoh, tuan-tuan. Bulan depan saya rasa saya tak main mengajar kot. No? Saya bulan depan saya duduk di Putrajaya. Contoh, hak dengar pun tahu ustaz bohong lah tu. Kan? Contoh, kalau cakap bahasa mudah, kalau tidak bercakap benar macam tu, dalam keadaan orang tahu kata tu melawak ya, gurau aja, selesai lah. Yang jadi masalah di sini hari ni, dia mohong tu mohong betul. Orang percaya pembohongan dia tu. Dia mohong macam ni, banyak tak buat. Contoh. Dia cakap mohong, dia yang betulnya lain, tapi dia cakap lain. Mohong. Ini tak boleh. Sebab tu kita minta tolong yang main mengaji malam ni, jangan bohong. Tu ya. Apa pun jangan bohong. Ada soalan? Pak saya tak setuju juga tajuk ni. You know, 3 tu jaga, jangan tipu. Apa pun jangan tipu ya. No, insya-Allah. Baik, sambung. 3 benda tu lah, nah. Mengumpat, mengadu domba ataupun kaki cucuk, dan yang ketiga menipu. Baik. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kerasulan hampir dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Selesai. Beliau memimpin satu saf para sahabat dari rumah Arqam bin Abi Arqam untuk bertawaf di Kaabah, dan saf yang satu lagi diketuai oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini nantilah bulan depan kita sembang. No? Hari ni kita berhenti takat ni dulu sebab kita nak kongsi satu lagi perkara yang lain. No? Kita berhenti takat dulu, tanda lah. No? InsyaAllah kita bincang lagi bulan depan. Nah, bulan ni nak bicara tajuk ni pun tak apa syok. Dia ada tajuk lain yang lagi syok saja. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Seperti yang kita sedia maklum, kita sekarang berada dalam satu suasana negara kita tidak mempunyai pemerintah. Nah, sekarang ni, waktu bila bubar parlimen dan sebagainya, kita tidak ada pemerintah. Jadi bila suasana kita tidak ada pemerintah hari ini, jadi menjadi satu kewajipan, wajib bagi kita semua hari ini untuk memilih pemerintah. Dan di negara kita, memilih pemerintah ni adalah melalui pilihan raya. Dan waktu pilihan raya ataupun pembubaran parlimen telah pun berlaku, penamaan calon pun dah berlaku, dan tarikh pilihan raya pun saya rasa semua sudah sedia maklum. 19 November depan lah, lebih kurang lagi 12 hari. No? 12 hari. Ataupun 13 hari. Jadi bila pembubaran parlimen telah berlaku, pemimpin tidak ada dalam negara kita. Jadi kita semua perlu memilih pemimpin yang baru. Saya tak mau, minta maaf lah, saya sebut terang-terang lah, saya tak mau berkempen dalam masjid. Cuma kita nak minta 19 hari bulan ni, yang hadir pada malam ni, kalau boleh, tolonglah keluar mengundi. Minta tolong yang tu ya, tolong keluar mengundi. Orang Islam kena keluar mengundi. Nah, janganlah di kalangan orang Islam buat keputusan kami tak mau pergi mengundi. Pasal apa? Kami sakit kepala, tak mau mengundi lah. Jangan. Ustaz, kami tak mau ambil tahu apa yang berlaku, Ustaz. Jangan. Nah, ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada malam ni semua sedia maklum. Nabi SAW wafat hari Isnin. Semua orang tahu belakang. Tapi baginda dikebumikan pada baginda wafat pagi Isnin, tapi dikebumikan lewat hari Selasa. Wafat hari Isnin, kebumi hari Selasa. Buat cek pasal apa. Sewaktu baginda SAW wafat, para sahabat duduk di rumah Nabi SAW tu. Tapi bila bersama di waktu di rumah Nabi SAW tu, tiba-tiba berlaku satu peristiwa besar di Saqifah Bani Sa'idah. Waktu tu diadakan perbincangan. Siapa nak jadi khalifah ganti Nabi SAW? Siapa nak jadi pemerintah ganti Nabi SAW? Para sahabat semua pergi ke sana. Berapa orang sahabat je tunggu jenazah Nabi SAW. Yang lain semua pergi ke sana. Takkan para sahabat tak faham kot tentang kepentingan uruskan jenazah? Takkan para sahabat tak tahu kot keutamaan urus jenazah? Para sahabat semua tahu. Tapi para sahabat lebih memahami urusan mencari pemerintah ni adalah lebih besar. Jadi semua pakat pergi sana Allah. Bila pergi di sana, bincang, tanya, dan akhirnya diputuskan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Bila putus, baru urus jenazah. Mana besar Ustaz nak urus, nak lantik pemimpin ni, besar rupanya. Sebab tu kita mengharapkan orang Islam yang ada, yang mendengar malam ni, kita minta 19 hari bulan ni ajak anak, isteri, semua turun pergi undi. Kalau orang Islam tak mau mengundi, negara akan ditakbir oleh orang bukan Islam. Itu basic, simple. Orang Islam buat keputusan, kami tak mau pergi mengundi ya. Akhirnya orang bukan Islam pergi mengundi.
Bila mengundi, boleh pada orang bukan Islam. Selesai. Itu. Kalau kata orang Islam tak mau keluar mengundi, akhirnya apa jadi Ustaz? Kita takut bukan takat orang bukan Islam, kita takut orang yang benci dengan Islam keluar pergi mengundi. Jadi mereka akan mentadbir. Pasal apa? Pasal kita tak mau keluar. Orang Islam pakai tak mau keluar belakang. Banyak ni, tak maaf no, ada orang kita dengar suara-suara tak mau keluar Ustaz, mau keluar Ustaz. Kita pun tak faham pasal apa. Dan kita harap di mata janggut tak ada kot. No? Dan yang ketiga, bila nak keluar memilih pemimpin, ada setengah orang dia kata tak tahu saya nak pilih mana Ustaz. Sikit kepala Ustaz. Allah. Dia yang mudahnya macam ni lah. Kalau yang mudahnya, kalau rasa tak tahu nak pilih macam mana Ustaz, simple. Nabi SAW bersabda, "Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara." Takkan rugi siapa istikharah. Takkan menyesal siapa yang bersyuarat, bincang. Kalau rasa tak tahu nak pilih siapa Ustaz, pagi nak pergi mengundi tu, ambil ayat sembahyang, sembahyang 2 rakaat istikharah. Sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah tunjuk siapakah pemimpin yang kami kena pilih. Siapakah calon yang kami nak pilih, ya Allah tunjuklah hak mana paling bagus sekali. Nampak hak ni bagus, hak ni buat muka bagus, hak ni buat muka bagus. Ada satu patah kepiah, hak tu memang bagus dah. Contoh. Melawak jangan ambil hati nak melawak kan? Kami tak tahu ya Allah nak pilih yang mana. Angkat takbir, bayang 2 rakaat, minta supaya Allah Ta'ala tunjuk kat kita mana calon yang boleh kita pilih untuk menjadi wakil kepada kita. Tak. Kan? Waktu nak menikah, kita minta kepada Allah. Takkan waktu nak pilih sesuatu yang besar ni tak mau minta kepada Tuhan, minta. Dan insya-Allah Allah Ta'ala takkan kecewakan kita. Kalau nak kemas lagi, malam sebelum pilihan raya hari Sabtu, hari Jumaat malam, bangun sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat ke 6 rakaat. Bayang, minta. Ya Allah, bagilah, bukalah pintu hati, pilihlah, bagi kami pilih hak elok, yang mana yang terbaik. Ya Allah, tunjuk supaya kami lepas pilih nanti kami tak menyesal 5 tahun. Minta. Dulu ni kita tak minta pun. Apa salahnya tu ni minta? Kalau tidak ada pangkah-pangkah, tengok tu, oh dia macam ni rupanya panggil sebenar. 5 tahun pula nak turun dia tu. Inoh. Yang. Boleh kan? Nampak tak setuju buah tu. Tengok. Kalau rasa tak tahu Ustaz, kami nak mayang pun tak tahu Ustaz. Kalau rasa tak tahu nak mayang, senang ya. Pergi sana nanti tengok muka saya, pilih hak saya. Satu senang. Tengok tu mana nama ustaz tu mengajar lah, buh nama tu. Tu senang. Tu hak tu melawak ya. Nah. Tapi sungguh ya. Cuma kita nak sebut tadi hak semayang tu lah. Nah. Jangan lupa istikharah 2 rakaat. Minta pada Tuhan, insya-Allah takkan menyesal. Kan? Kita semua orang Islam, kita ada Allah Ta'ala untuk memberikan suluhan kehidupan kepada kita. Jadi minta pada dia. Dia akan bagi jawapan yang paling tepat sekali. Ya, no? InsyaAllah, no? Mudah-mudahan. Jadi saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua. Selamat memilih, selamat mengundi, selamat menunaikan tanggungjawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Ada soalan nak tanya? Cakap tu lah, dia akan lebih-lebih masjid. Ada soalan? Tak ada soalan, no? Cukuplah. Nah, saya rasa faham tu apa yang disampaikan. Jadi cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. Ya Allah, berikan kepada kami orang-orang yang menguruskan kami daripada kalangan orang yang baik, dan jangan kau memilih orang-orang yang buruk menjadi pengurus kepada kehidupan kami. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu